Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Melaka. Sekarang saya menuju ke Pamosa. Di sebelah kanan saya terdapat dua kenderaan kereta berkuda. Hari ini kereta kudanya tak ada lagi. Kudanya masih berehat. Okey. Jadi kita terpaksa meneruskan perjalanan ke Pamosa. Di sini juga terdapatnya beca. Siapa yang berminat untuk menaiki beca bolehlah. Okey. Sekarang saya berada di hadapan kota Pamosa. Kota Pamosa ni terletak di Bandar Hilir, Melaka, bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja Saint Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih ada lagi di Asia. Tujuan penubuhan bangunan Pamosa ini dibina adalah untuk dijadikan sebagai kubu pertahanan Melaka. Waktu tu Portugis menjadikan ini sebagai penempatan Kristian dengan 5 gereja, tempat ibadat dan juga hospital dan sebagainya. Bahan binaan untuk membina kota ini diambil dari runtuhan masjid dan juga bangunan lain dan dijadikan sebagai kubu pertahanan Melaka. Dan pada masa itu bangunan ini digunakan sebagai pertahanan Melaka dan kini ianya dijadikan sebagai tarikan pelancong domestik maupun antarabangsa. Dan kali ini saya meneruskan perjalanan saya menaiki anak tangga menuju ke bukit ke Gereja Saint Paul. Melalui pintu masuk kota Formosa, di sebelah kiri saya terdapat orang yang menjual lukisan, iaitu lukisan-lukisan yang bertemakan sejarah ataupun lukisan-lukisan sejarah Melaka. Di sini terdapat juga orang yang menjual cendah hati, cendah mata. Kita juga boleh membelinya, mana tahu kita boleh menjadikannya sebagai satu kenang-kenangan. Saya meneruskan perjalanan saya menaiki anak tangga menuju ke Bukit Saint Paul. Bukit ini juga dikenali dengan nama Bukit Melaka. Sejarahnya, Istana Sultan Melaka sebelum serangan Portugis 1511 terletak hampir dengan kaki bukit. Jadi Sultan Melaka waktu tu boleh tengok keadaan pelabuhan Melaka dari istana. Selepas serangan 1511, Portugis bawah kendalian Afonso de Albuquerque dah ranapkan semua bangunan termasuklah masjid dan juga istana dan terus membuat kubu Formosa. Di sini juga terdapat pelukis-pelukis yang menjual karya-karya yang masing-masing. Di situ kita nampak ada lukisan bandar sejarah, ada lukisan macam-macam lah kalau kita tengok di sini. Jadi kita teruskan perjalanan kita menuju ke Bukit Saint Paul. Alhamdulillah, sekarang kami berada di atas Bukit Saint Paul. Di sini dapat pemandangan daripada atas keliling kita nampak. Jom kita ke sana. Di atas ni juga kita dapat melihat itu terdapatnya ada gerai-gerai yang menjual cendah hati ataupun cendah mata. Kita boleh beli di atas ni. Yang mana tak sempat beli di bawah tu bolehlah beli di atas. Sekarang saya berada di dalam Gereja Saint Paul. Batu-batu yang tersandar dekat dinding tu bukanlah batu bersurat, tapi ini adalah satu batu nisan style Belanda. Gereja ini merupakan salah satu tempat sejarah yang hebat di Bandar Melaka. Ia juga gereja yang dibina pada tahun 1521. Gereja ini juga sebahagian daripada Melaka Komplek Museum. Sekarang saya berada di hadapan Gereja Saint Paul. Depan ni kita boleh tengok iaitu pemandangan Bandaraya Melaka. Dan ini adalah pemandangan sekitar Bukit Saint Paul. Di mana kita boleh nampak bangunan-bangunan ini kukuh, masih lagi kukuh sehingga sekarang. Bila sampai di atas ni jangan lupa baca dia punya sejarah lah.
Okey. Di sebelah sini pula ada peta Bandaraya Melaka bersejarah. Kita boleh tengok banyak lagi kawasan yang boleh kita melawat. Di bahagian dalam ini pula terdapat pelukis yang menjual karyanya. Di sini saya dapat membeli 2 ataupun 3 hasil karyanya. Okey, bolehlah dibuat kenangan. Di sebelah kiri saya terdapatnya bekas kubur Saint Francis Xavier. Okey, semua tempat saya dah pergi. Pembeli pun sudah. Jadi seterusnya kita akan pergi ke bawah. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe Rizaida. Sekian, terima kasih.